Nadia Arena kembali dengan kejutan yang sememangnya tidak dijangka di usangan MIU ke-4 STL apabila Penang Black Panthers alami kekalahan yang tidak diduga. Johor Tigris berjaya kejutkan antara pasukan terbaik STL namun posisi mereka tetap di bawahan liga. Mukhlis selaku Kapten Johor Tigris memainkan peranan penting dengan kemenangan bermula di set pertama. Dia bersama Tekong Fakrul dibantu killer Noraizat merejam Penang Black Panthers dengan kemenangan 21-14 di set pertama. Tersentak, Penang cuba bangkit, justru ketua pasukan Zul Husni merancang strategi mantap di set kedua. Awalnya tampak berjaya sehinggakan Johor Tigris sedikit tenggelam. Aksi sengit berterusan sehingga perlawanan berlanjutan dius. Akhirnya Penang menghidupkan semula peluang dengan raih kemenangan 23-21 untuk ke set ketiga. Debaran semakin memuncak. Penang tampak mendominasi tetapi Johor tidak rela berputih mata. Seperti diduga, aksi berlanjutan dius akhirnya Johor Tigris berjaya membenam ego Penang dengan kemenangan 22-20. Pendahulu Liga Premier ATM Guardians pula tidak berdepan banyak masalah untuk menewaskan Kelantan Warriors dengan mereka mendahului 7-3 di set pertama sebelum menutup saingan dengan mudah 21-13 dalam masa 21 minit. Tetapi Kelantan bangkit untuk mendahului set kedua 10-7 sekaligus mengejutkan ATM Guardian 21-12 dan memaksa set penentuan antara kedua pasukan. Cerita di set ketiga menyaksikan Kelantan berjaya mendahului 10-5 di awal perlawanan. Namun kali ini giliran ATM pula untuk bangkit mendahului 19-18 sebelum menamatkan aksi dengan keputusan 21-18. Kali ini peluang. Demikian tadi. Rejaman terakhir. Dan inilah kedudukan 10 pasukan mengambil bahagian dengan Bomber Fighters, Johor Tigris, Kelantan Warriors menduduki 3 tempat terbawah sementara 3 teratas menyaksikan ATM Guardians, KL Thunder dan paling mengejutkan kehadiran Putrajaya Cyborg di kedudukan yang ketiga. Baiklah, kita bersama dengan bekas pemain kebangsaan Azlan Mubin untuk meneliti bahagian pertama saingan STL Liga Premier. Assalamualaikum. Okey, Lan, mungkin saya kurang jelas, tak dapat dengar Lan secara jelas. Terima kasih pengulas STL Hafiz Ahmad. Oh, okey, bang. Cakap kuat sikit Lan. Baik. Boleh kita mula Boleh. Silakan. Lan, rumusan mengenai keseluruhan keputusan minggu keempat pada pengamatan Azlan Mubin. Baik. Pada saya Hafizal, saya tahu Hafizal pun tahu tapi tak apa saya beritahu juga untuk semua peminat. Selepas tamat pusingan pertama ni masih sengit tapi ada kelebihan untuk ATM. Saya melihat kerana dia menggunakan peluang yang ada hanya tewas sekali, namun dalam banyak-banyak perlawanan, dalam banyak-banyak pasukan saya dapat rasakan antara pasukan yang dikongsikan tadi iaitu pasukan Penang Black Panthers yang mana dia melepaskan 4 perlawanan tewas berturut-turut dan yang paling sayang sekali tewas kepada Perak straight set dan mereka tewas dengan jurang mata yang besar. Dan sebabkan keadaan sekarang walaupun masih kedudukan dalam pertengahan liga tapi dalam perbezaan mata negatif 10 adalah kedudukan yang sangat sukar dan mencabar untuk Penang kalau Penang nak mencabar kejuaraan untuk musim di pusingan yang kedua nanti. Okey, itu rumusan mudah untuk minggu keempat. Adil Lan untuk kita katakan bahawa tempoh rehat seminggu STL Liga Premier tidak menyebelahi pasukan-pasukan seperti Johor Tigris, Kelantan Warriors yang dilihat kalau kita lihat secara keseluruhannya seolah baru mendapat game mereka yang sebenar. Baik, Hafizal, pada saya memang patut kena rehat pasukan ni. Kalau kita tengok Johor Kelantan ni masih struggle walaupun menang last, okey, ada improvement. Terutamanya Kelantan, kalau saya tengok Kelantan ni mungkin tak akan ada perubahan banyak players di pusingan yang kedua kerana pusingan yang kedua ni akan ada keluar masuk pemain, boleh ada pertukaran khususnya import Kelantan. Tapi saya tengok Kelantan ni kalau tak tukar player pun okey, cumanya kemahuan dan juga ketahanan di hujung permainan itu yang perlu dipertingkatkan. Walaupun kita tengok Iqbal dah semakin ada keyakinan tapi peluang tu perlu diberikan lagi untuk Kelantan. Johor, kenapa saya kata perlu rehat time ni kerana mereka struggle di posisi tekong. Realistiknya Johor musim ni bukan saya nak kata Fakrul tak bagus tapi dia belum cukup untuk nak berikan saingan yang mudah untuk dapatkan mata tambahan nilai yang mudah untuk Johor, disebabkan itu mereka struggle. Jadi saya dapat rasakan Johor sekarang ni tengah masih mencari tekong import. So macam ni kemungkinan on, kemungkinan
kemungkinan tak akan datang. Sebab difahamkan yang terbaru Siwa Banca pula ada kejohanan di Thailand. Jadi sekarang ni difahamkan hanya satu tekong tempatan ditambah masuk, iaitu Ahmad Sufi. Sufi tu ex national batch saya juga lah, last 2009 tak silap. Tapi dia masih, dia juga coach Masum. Import player, Johor masih lagi struggle dan tengah mencuba. Baik, saya kalau boleh, Lan dah buat rumusan tentang ATM Guardians. Saya rasa KL Thunder pun kita tahu pencapaian. Tetapi saya suka untuk membawa perbincangan kita kepada Putrajaya Saibok yang langsung tidak diberikan perhatian, tetapi mereka kini menghuni kedudukan ketiga saingan Liga. Satu prestasi yang cukup luar biasa sebenarnya. Ya, Putrajaya Saibok boleh sengit, tapi kalau nak kongsikan minggu yang keempat, baru minggu last, minggu yang keempat baru ni, mereka menentang dua pasukan yang kuat. Sebenarnya Putrajaya sangat-sangat risau kerana dia nak lawan KL, dia nak lawan ATM. So minggu yang kelima benda yang sama, dia akan lawan berdepan untuk ATM dan juga KL. Tapi minggu yang keempat mereka menang adalah bonus sebenarnya, kerana Putrajaya kita tahulah, saya banyak kongsi, kita pun tahu mereka bukannya full time bekerja, tapi yang boleh membawa mereka ke kedudukan yang ketiga adalah pengalaman dan juga mereka bermain sebagai satu pasukan. Untuk makluman, saya kongsi sikit. Mereka tak ada sponsor, pasukan yang struggle dari segi kewangan, tapi main demi jiwa dan juga semangat pasukan. Tapi yang terbaru, saya kongsikan sikit jugalah. Kami ada satu dijemput jamuan makan malam oleh salah satu kementerian. Saya tak dikonfirmkan oleh coach, tapi itu mungkin petanda baiklah untuk dapat sokongan kewangan untuk lebih baik, untuk dari segi motivasi lah untuk pemain di pusingan yang kedua nanti. Okey, saya tak mau tanya siapa yang prospek untuk ke juara dan juga Champions Cup kerana masih terlalu awal, tetapi sebelum saya pergi pada soalan saingan Division 1, Lan melihat kita ambil posisi ke posisi kemajuan daripada STL ini dari elemen di posisi tekong, feeder dan juga killer. Anda melihat kehadiran muka-muka baru yang dilihat mungkin memudahkan PSM untuk membawa masuk pemain ini ke skuad kebangsaan. Kalau betul-betul bukan pemain bukan dari pasukan kebangsaan, saya mengharap tak banyak peluang diberikan. Killer simpanan Negeri Sembilan Antlers iaitu Zul Akil, killer Gulung Ki. Senawang, dia ada potensi, saya tengok. Senawang. Ya. Senawang, ya. Dia ada potensi, saya tengok itu antara pemata baru. Kemudian bomber Aiman tu pun saya rasa perlu diberikan banyak peluang. Killer. Kemudian feeder Demi Fahmi Negeri Sembilan Antlers, kemudian Nick Kelantan Warriors, Tekong saya dapat rasa Tekong tak betul-betul nampak lagi, tapi Haziq Zuri, dua Tekong ni nampak semakin confident lah. Dan saya cabaran untuk dua Tekong ni, saya nak lagi dalam pusingan kedua mereka kena lebih berani. Itu karakter kena ubah sikit. Kena jerit kuat sikit, kena berani sikit, garang. Itu sebab servis ada, fizikal ada. Macam Fiza garang. Baik, soalan terakhir saya, Lan. Lan, Division 1 dah nak start. Jangkaan Lan untuk hari aksi pertama? Jangkaan saya besok kena tengok sebab saya pengulas dulu 3 game yang pertama. Baik. Tapi jangkaan first day Fizal, ialah dalam gurau-gurau ni pun first day. Division 1 ni dia perbezaan ni adalah mereka perlu cepat adapt, cepat settle down. Maksudnya tak boleh lagi first game nak try nak try sesuai, tak boleh. Terutamanya macam PDRM Defenders. Group A sangat mencabar. PDRM besok akan turun 2 game, tapi nasib baiknya besok dia akan warm up berdepan dengan Sarawak. Bukan sekali Sarawak tak kuat, tapi realitinya pemain muda di sebelah malam, sebab ada setiap hari akan ada pasukan akan bermain 2 perlawanan. Okey. Besok PDRM last game dia kalau masuk. Mencabar tu. So sengit first day. Penonton nak pergi boleh ke stadium, macam mana kena beli tiket, follow Instagram semua dah. Ramai ada di stadium Titi Wangsa. Ramai duk tinggi box juga, saya dah beritahu. Tengok kat Astro Arena live besok 3 game petang di 801, malam 802. Tapi di stadium boleh main, beli tiket di tickethotline.com.my. Azlan Mubin. Ya. Terima kasih banyak. Lama tak jumpa Pak Long. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.